Hari kedua pencarian seorang lelaki yang dikuatiri lemas di pantai Batu Buruk di Kuala Terengganu. Radius pencarian diperluas kepada 20 batu nautika sehingga ke perairan Pulau Kapas, daerah Marang. Pencarian di pesisir pantai dibahagikan kepada 5 sektor sehingga jarak 10 km dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Kesemua usaha pencarian termasuk menggunakan ruang udara turut dilakukan dengan bantuan pelbagai agensi dan orang ramai. Pasukan Boba tidak menolak kemungkinan mangsa yang berusia 44 tahun mungkin telah dihanyutkan ke radius perairan lebih jauh melihat keadaan corak arus semasa. Kita mengharapkanlah keadaan cuaca pada hari ini memberi sesuatu yang positif lah untuk pencarian mangsa, dan kita mengharapkan mangsa dapat dihanyutkan ke pantai lah ya untuk pencarian pada hari inilah. Itu yang kita harapkanlah. Semalam mangsa berasal dari Kuala Lumpur secara tiba-tiba dihanyutkan ombak semasa mandi di pesisir pantai. Ketika itu isteri dan bersama 2 anaknya sedang bermain pasir berhampiran lokasi kejadian. Terengganu terkenal dengan keindahan pantai-pantai yang begitu menenangkan jiwa. Sebab itu, ia sering menjadi lokasi tumpuan umum termasuklah pengunjung luar. Malah keindahan turut diserikan lagi dengan kehadiran maskot dan adiwira yang mencuit hati khususnya golongan kanak-kanak. Wartawan Nur Azila Mat Sani berkongsi kisah tersebut. Maskot dan adiwira ini boleh dilihat hampir di setiap pesisir pantai di Kuala Terengganu seperti Pantai Batu Buruk, Pulau Warisan dan Pantai Tuk Jembal. Bukan sekadar mempertontonkan kostum, malah maskot dan adiwira ini menjadi penghibur jalanan kepada kanak-kanak dengan beramah mesra serta sesi bergambar diiringi muzik yang ceria. Watak kostum dipilih juga sememangnya dekat dengan dunia kanak-kanak, antaranya katak, kucing, panda dan arnab. Sementara itu, ibu bapa menyambut baik usaha itu dalam merancakkan lagi sektor pelancongan domestik. Meskipun begitu, penting juga ibu bapa terus pantau anak-anak ketika bermain. Yang anggap benda ni satu hiburan untuk anak-anak. Ya, bagi saya positif lah. Setakat ni cuma rasanya tak ada lagi kot kes-kes yang melibatkan kes-kes yang pedofilia rasanya lah. Kita sendiri sebagai parents kena duduk berdekatan dengan anak kita. Jangan biar lepas macam tu, jangan main handphone. Kita kena perhatikan anak kita dekat. Sebab sekarang ni sekelip mata je orang boleh colek anak kita ke apa ke. Jadi tak boleh duduk berjauhan dengan anak. Kena pastikan fokus kita kepada anak. Bukanlah kata maskot tu saja, kita pun patut memastikan soal hygiene, kebersihan tu. Jadi maskot tu kita pakai hari-hari, mungkin dia orang perlu ada lebih daripada satu. Jadi dia perlu bersihkan benda tu. Tidak meletakkan sebarang harga, namun penghibur jalanan ini tetap menerima sumbangan daripada orang ramai sebagai tanda penghargaan. Nur Azila Muhammad Sani, RTV. Perkembangan bola sepak, penjaga gol tinggi lampai Terengganu FC TFC Rahadi Azli Rahalim berkemungkinan besar tidak akan bersama skuad penyu menghadapi musim baru Liga Malaysia. Ini selepas ketujuhlatih TFC Tomislav Steinbruckner menyuarakan hasrat untuk melepaskan Rahadi Azli secara pinjaman ke pasukan lain. Menurut Steinbruckner, pemain berusia 23 tahun itu perlu berhijrah untuk mendapat lebih minit permainan. Rahadi Azli sekadar menjadi penjaga gol kedua dan memanaskan bangku simpanan susulan prestasi kurang memberangsangkan musim lepas. Dalam pada itu, Steinbruckner berkata skuad penyu musim ini hampir lengkap dengan kemasukan 5 pemain baru. Ini termasuk 2 tonggak import iaitu Ismail Akinade dari Nigeria dan Matthew Steenburden yang berasal dari Belanda. Skuad penyu turut diperkuat 3 pemain berpengalaman tempatan iaitu Safawi Rashid, Akhya Rashid dan Akram Mahinan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM rancang untuk wujudkan sekurang-kurangnya 1 anjung kasih Yayasan Kebajikan Negara YKN di setiap negeri. Fasiliti penginapan sementara kepada waris pesakit kurang berkemampuan ini dapat bantu ringankan beban mereka daripada segi kos penginapan atau pengangkutan. Anjung kasih YKN ini membantu menjimatkan kos dengan purata antara RM100 hingga RM150 sehari. Di hospital kerajaan. Sesabang itu lagi, walaupun kerajaan bayar untuk
Sepanjang kita punya Anjur Kasih ini, kita ada TNB, kita ada Sunway, kita ada Petronas juga yang telah membantu, dan kita mengharapkan agar lebih ramai Badan Korporat, JLC untuk turut membantu untuk membina supaya ianya tidaklah terlalu lambat untuk kita respon kepada permintaan-permintaan. Setakat ini, hampir 97,000 pesakit dan waris pesakit yang menjalani rawatan di hospital-hospital kerajaan telah menerima manfaat projek ini. Beliau ditemui selepas merasmikan Better Brighter Anjung Kasih YKN TNB di Hospital Raja Perempuan Zainab II di Kota Baru.